Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita untuk sesi sharing saya yang kali ni pula. So, apa-apa pun, first thing first, kita kena ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebabkan masih lagi diberi kesempatan untuk kita nak perbaiki kita punya amalan baik untuk hari ni. Dan walaupun dalam keadaan situasi PKP kita, kes makin naik. Saya pun tadi baru nampak kes yang paling latest. Apa-apa pun kita kena minta bantuan dengan Allah SWT lah, supaya dipermudahkan urusan kita semua dalam menghadapi wabak yang kita tak tahu bila akan habis ni kan. So angka dia pun agak mengejutkan saya juga. Kita dah cecah 11,000 kes dah untuk hari ni. Apa pun banyak yang share tadi dekat status WhatsApp kan. Kebanyakan semua bagi tahu yang kita kena minta sungguh-sungguh bantuan dengan Allah SWT lah, untuk bantu kita dalam keadaan sekarang ni. Kuasa Allah SWT tu kita tak boleh nak nafikan, sebab wabak dia pun datang daripada dia, dan kepada dia lah kita kena serahkan diri untuk minta supaya dihapuskan ataupun dihilangkan lah penyakit ni yang membahayakan nyawa ni kan. So Alhamdulillah tadi pagi juga saya diberi kesempatan untuk sharing dengan rakan-rakan bisnes saya yang lain. So saya terpanggil untuk nak sharing pula petang ni, daripada apa yang kita orang bincangkan pagi tadi. Macam mana kita bila berniaga, kita menguruskan kita punya perniagaan setiap hari. Apa yang paling penting dalam kita punya bisnes ni adalah macam mana untuk kita nak bantu selesaikan masalah pelanggan kita lah. Itu yang paling penting sebenarnya bila kita berurus niaga ataupun kita membuat jualan. Kita sebenarnya bukan sekadar untuk mendapatkan keuntungan ataupun bukan sekadar untuk mendapatkan income semata-mata, tapi dia lebih kepada kita sebenarnya nak bantu selesaikan masalah pelanggan yang kita tengah hadap sekarang lah. Contoh, kalau kita meniaga nasi lemak, okay? So contohlah kalau kita meniaga nasi lemak sekarang ni, kita tengok situasi logistik kita meniaga macam mana. Saya pernah ada experience dulu meniaga nasi lemak. Lepas tu saya faham, dekat dalam keadaan saya berniaga masa tu, saya berniaga dekat bawah flat. Dan kemudian saya berniaga, kebanyakan pelanggan saya adalah orang-orang yang dekat flat jugalah. Dan flat yang saya tinggal ni adalah flat kebanyakannya yang tinggal orang muda, sebab kita orang dalam program Rumah Transit 1 Malaysia. So kebanyakannya memang orang muda yang berumur 30 tahun ke bawah lah kebanyakan. Dan rata-rata diorang punya rutin harian, suami pergi kerja dan isteri tinggal dekat rumah, tak bekerja. Kebanyakan ada yang tak bekerja, ada yang bekerja, tinggal kat rumah. Dan diorang ada anak kecil, okay, sebab baru kahwin, betul. So saya kenal pasti masalah pelanggan waktu tu, sebab saya perasan bila saya berniaga macam biasa, jualan saya agak kurang memberansangkan lah, kurang mendapat sambutan. So saya discuss dengan wife, so macam mana kita nak selesaikan macam mana kita nak selesaikan bisnes kita ni boleh dapat jualan yang lebih baik. So saya bincang dengan wife. So kita check apa sebenarnya punca dia, orang kurang membeli ni. So lepas tu saya dapat kenal pasti, rupa-rupanya macam saya cerita tadi, suami dah pergi kerja, wife tinggal seorang-seorang kat rumah, diorang ada anak kecil. So kat situ ada kekangan untuk diorang nak turun ke bawah dan untuk membeli kita punya makanan yang kita orang jual lah, kita orang punya lauk apa semua kan, nasi lemak kita orang. So daripada situ timbullah satu idea macam mana kita nak tolong selesaikan masalah ni dengan kita buat delivery ke rumah pelanggan, kita buat delivery ke rumah customer. So bila kita orang buat delivery, tu alhamdulillah barulah jualan kita orang makin naik. So maksudnya malam sebelum kita nak berniaga, kita orang akan ambil order siap-siap, siapa yang nak order. Dan nanti bila kita dah start berniaga, dah set up meja apa semua, table apa semua, kita orang start berniaga dan kita orang siapkan mana yang dah order semalam, terus kita orang pergi hantar je ke rumah, settle.
Alhamdulillah. So barulah kita nampak yang sebenarnya berniaga tu sebenarnya menyelesaikan masalah pelanggan. Dia bukan setakat untuk kita nak dapatkan income semata-mata. Kita kena ada idea dan kita kena berfikirlah macam mana cara untuk kita nak kenal pasti masalah tu dan macam mana cara untuk kita nak selesaikan masalah tu. Itu pengalaman saya sebelum ni lah, saya berniaga nasi lemak. Dan tak kisah apa juga bidang jualan yang korang buat, fokus utama yang korang kena tekankan dekat dalam korang punya bisnes adalah macam mana nak bantu selesaikan masalah pelanggan. Percayalah, bila korang ada fikiran untuk nak bantu selesaikan masalah orang ni, dia akan buatkan korang berfikir macam mana cara untuk kita nak dapat bantu selesaikan masalah orang tu, dan dalam masa sama kita dapat tambah kita punya income dan kita dapat generate income lah yang paling penting. Dan satu yang saya pegang sampai sekarang, mungkin sebelum ni pun pernah dah saya ceritakan, saya sangat mementingkan macam mana untuk kita nak bina hubungan dengan kita punya pelanggan, kita punya prospek. Ini salah satu kunci kepada macam mana suatu bisnes tu nak sukses. Sebab kita kena faham, dalam perniagaan ni yang paling penting adalah silaturahim sesama kita lah, umat Islam, sesama kita dengan pelanggan kita. So apa-apa pun, sebelum kita nak jual apa-apa pun, yang paling penting sekali kita nak kena berbaik-baik dulu dengan kawan, dengan kita punya pelanggan. Kita kena bersahabat dulu dengan kita punya pelanggan. Kita bukannya bersahabat sebab nak dapatkan nak menjual dekat dia tau, bukan. Maksudnya kita betul-betul nak berkawan dengan dia. Kita kenal dia, kenal hati budi dia. Kita mungkin kalau kata dia ada masalah, kita boleh bantu selesaikan masalah dia, dan dari situ akan terbinalah hubungan yang baik. Dan kita mengharapkan bukan setakat untuk kita nak berjual beli dengan dia semata-mata tau. Yang paling penting adalah kita nak sama-sama ada hubungan baik ni sampai bila-bila tau. Sampai bila-bila dia akan ingat kita, dia akan mungkin satu hari nanti dia akan berfikir pasal kita, mendoakan kita yang baik-baik bila kita dah tak jumpa lagi kan. Ini adalah suatu momen ataupun suatu orang kata peristiwa yang best lah, bila kita boleh tinggalkan kenangan yang baik tau dengan kita punya kenalan, kita punya pelanggan. Okay, so bila hubungan tu dah terbina, percayalah proses untuk jual beli tu akan jadi lebih mudah. Kat sinilah akan datangnya satu terms ataupun satu perkataan, satu terma yang mana kita akan menjual tanpa menjual pun. Sebab orang tu membeli bukan sebab dia rasa dia nak kena beli, tapi dia nak membeli tu sebab dia rasa kita nak tolong dia sebenarnya tau. Ini adalah salah satu kemanisan dalam kita membuat dalam kita punya perniagaan lah, kita punya urusan jual beli lah. Ni benda yang paling manis sekali tau. Sebab tu bila kita tekankan pasal konsep bina hubungan ni, andai kata kita punya pelanggan tu belum betul-betul bersedia untuk membeli produk kita, belum ready untuk nak dapatkan perkhidmatan kita, then it's okay. Kita tak perlu pun nak paksa, kita tak perlu pun nak push, kita tak perlu pun nak tekan-tekan disebabkan mungkin kita kejarkan deadline ataupun closing kita. Sebab kita percaya yang menggerakkan hati dia nanti untuk nak beli dengan kita tu bukannya kerja kita, yang tu kerja Tuhan. Okay, itu kerja Allah SWT. Yang kerja kita adalah kita kena berusaha sungguh-sungguh bantu untuk selesaikan masalah dia dengan memberikan servis ataupun perkhidmatan ataupun produk yang kita tawarkan dekat dia. Okay, so itu untuk perkongsian saya kali ni. Harap dapat membantulah sedikit sebanyak dekat orang-orang yang kat luar sana yang tengah nak buat bisnes, yang tengah baru nak berjinak-jinak. Yelah, musim PKP ni baru nak start berniaga, so tak tahu apa nak kena buat, macam mana nak mulakan, macam mana nak step pertama nak melangkah kan. So daripada situ nanti korang akan faham. Cuba praktikkan dan korang akan faham nanti sedikit demi sedikit. Bila korang dah jumpa dengan lebih ramai prospek setiap hari, korang akan nampak perubahan yang lebih baik lah dalam korang punya urusan jual beli tu. Okay, so sampai sini je untuk sharing saya kali ni. Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa problem, boleh terus WhatsApp saya dekat saya punya WhatsApp 0112-3611-587. Boleh tinggalkan komen dekat saya punya channel saya. Dan kita jumpa lagi dekat sesi sharing saya yang lain kali pula. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.